Selamat sejahtera, hari ini saya akan bentangkan bab 1 pengurusan yang berkaitan dengan pengurusan stres. Ada 4 bahagian yang penting dalam pengurusan stres ialah yang pertama mentakrifkan maksud stres dan pengurusan stres. Yang kedua ialah menjelaskan punca-punca stres. Yang ketiga ialah menerangkan kaedah mengurus stres dari aspek individu dan organisasi. Yang keempat ialah menjelaskan kesan stres kepada individu dan organisasi. Pengurusan stres. Maksud stres. Stres merupakan tindak balas individu dari aspek fisiologi dan psikologi disebabkan kegagalan individu dalam memenuhi tuntutan yang diingini. Maksud pengurusan stres pula ialah langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi ketegangan yang dihadapi oleh seseorang. Langkah pengurusan stres boleh diambil mengikut pendekatan individu dan organisasi. Seterusnya, langkah mengurus stres ada 4 langkah. Yang pertama ialah mengenal pasti punca stres. Langkah kedua ialah mengenal pasti tahap stres. Langkah ketiga ialah memberi latihan untuk mengatasi stres. Yang langkah keempat ialah memilih teknik yang sesuai untuk mengurus stres. Punca stres. Punca stres boleh dibagi kepada 4. Yang pertama ialah faktor persekitaran luaran. Yang kedua ialah faktor organisasi. Yang ketiga ialah faktor pekerjaan. Yang keempat ialah faktor individu. Faktor persekitaran luaran. Faktor pertama ialah situasi ekonomi. Situasi ekonomi ini yang tidak stabil boleh menyebabkan pekerja kehilangan pekerjaan dan punca pendapatan. Kenaikan dalam kos sara hidup ini boleh menimbulkan stres kepada pekerja. Yang kedua, situasi politik. Situasi politik yang tidak stabil, contohnya tiada dasar kerajaan yang tidak membantu menjaga kos sara hidup. Faktor yang ketiga ialah sosial budaya. Sosial budaya ialah pertembungan budaya tempatan dengan budaya pekerja luar negara. Contohnya, wujudnya konflik budaya pekerja Nepal dengan pekerja tempatan. Faktor yang keempat ialah faktor keluarga dan saudara mara. Keluarga dan saudara mara mengalami kesukaran hidup. Contohnya, isteri mengalami kemalangan jalan raya. Faktor yang kelima ialah perubahan teknologi. Teknologi berubah begitu pantas memaksa pekerja menguasai teknologi terkini. Contohnya, pekerja terpaksa menjalani kursus teknologi sepanjang masa. Punca stres yang kedua ialah faktor organisasi. Faktor pertama ialah struktur organisasi tidak jelas. Ini ialah pekerja tidak mengetahui dengan jelas tentang kedudukan dan tanggungjawab dalam organisasi. Contohnya, pekerja mendapat arahan kerja daripada 2 ketua. Faktor kedua ialah pengalaman dasar yang ketat. Pengalaman dasar yang ketat ialah menyekat kebebasan pekerja memberi pandangan. Contohnya, pekerja suka menggunakan budi bicara dalam membuat tindakan. Faktor ketiga ialah gaya pengurusan autokratik. Gaya pengurusan autokratik ialah pekerja tiada kebebasan dalam membuat keputusan. Contohnya, pekerja tertekan kerana tidak boleh mengembangkan potensi diri yang ada. Faktor yang keempat ialah tiada program menangani stres, menyebabkan pekerja tiada pengetahuan dan kemahiran mengatasi stres. Contohnya, jurujual tidak tahu memilih satu teknik yang terbaik dalam menangani stres disebabkan tingkah laku pelanggan. Faktor yang kelima ialah kitaran hayat organisasi pada peringkat permulaan dan kemerosotan. Syarikat ini ialah syarikat yang baru ditubuhkan dalam peringkat permulaan atau syarikat yang peringkat kemerosotan. Kalau syarikat itu mengalami pertumbuhan yang tinggi, syarikat yang matang, pekerja tak rasa stres. Contohnya,
Pekerja syarikat penerbitan surat khabar berasa stres kerana jualan dan keuntungan syarikat semakin merosot. Contohnya, kalau kamu nampak di Malaysia, syarikat penerbitan surat khabar ini jualannya semakin merosot, jadi pekerja mungkin rasa stres. Seterusnya, punca stres yang ketiga ialah faktor pekerjaan. Yang fakta pertama ialah konflik peranan. Konflik peranan ialah pekerja gagal menentukan keutamaan pekerjaan yang perlu diputuskan. Contohnya, seorang eksekutif jualan bertanggungjawab untuk memasarkan produk syarikat dan pada masa yang sama perlu melatih 5 orang jurual yang baru dilantikkan syarikat. Yang kedua ialah kekaburan peranan. Kekaburan peranan ialah pekerja menghadapi ketidakjelasan tentang tanggungjawab sebenar yang perlu dilaksanakan. Contohnya, kekaburan peranan ini maksud kamu tak faham, tak jelas. Contohnya, penyelia tidak jelas tentang bidang kuasa pembuatan keputusan. Yang fakta ketiga ialah keperluan kerja yang luar kemampuan. Ini pekerja tidak berupaya melaksanakan tanggungjawab yang diberikan sebaik mungkin. Keperluan kerja yang luar kemampuan berkaitan dengan kemahiran. Pekerja tak ada kemahiran untuk melaksanakan tugas yang diberikan atau dia kekurangan kelayakan menyebabkan dia rasa stres. Contohnya, dia nak buat tapi tak tahu nak buat macam mana sebab dia tak ada kemahiran atau kelayakan. Contohnya, pekerja yang tiada kemahiran dalam berkomunikasi diberi tugas melayan pelanggan. Fakta yang keempat ialah gangguan seksual. Gangguan seksual ini mungkin berbentuk fizikal atau komunikasi yang dilakukan ke atas seorang individu tanpa kerelaannya. Pekerja wanita terdedah dengan tingkah laku gangguan seksual pekerja lelaki yang menimbulkan suasana kerja tidak selesa. Contohnya, pekerja lelaki menggunakan kata-kata lucah terhadap pekerja wanita. Fakta yang kelima ialah terlalu banyak kerja atau terlalu sedikit kerja. Terlalu banyak kerja menyebabkan luar kemampuan menyiapkannya, sementara terlalu sedikit kerja menyebabkan bosan pada waktu kerja. Contohnya, seorang pekerja dipaksa melakukan pekerja yang telah ditamatkan perkhidmatan. Punca stres yang keempat ialah faktor individu. Yang pertama ialah persepsi individu yang negatif. Pekerja sentiasa memberi tanggapan buruk sangka kepada pekerja dan pihak lain. Contohnya, kerja lebih masa yang diberi oleh ketua dianggap sebagai diskriminasi pekerja. Fakta yang kedua ialah harapan yang terlalu tinggi. Sasaran pencapaian hasil kerja pekerja yang di luar kemampuan untuk dicapai. Contohnya, pekerja menyasarkan jualan yang lebih tinggi pada waktu kemelesatan ekonomi berbanding waktu ekonomi berkembang. Yang fakta ketiga ialah tiada motivasi. Tiada dorongan dalam membuat sesuatu pekerjaan. Contohnya, pekerja dipaksa membuat kerja luar bidang kemahiran dan pengetahuan yang dimiliki. Fakta yang keempat ialah tiada pengalaman kerja. Pekerja membuat sesuatu kerja yang tiada memiliki pengalaman. Contohnya, pekerja yang baru tamat pengajian tidak tahu selok-belok pekerjaan yang disandang. Fakta yang kelima ialah di luar kemampuan pekerja dalam membuat sesuatu pekerjaan. Pekerja tidak mampu melakukan sesuatu pekerjaan disebabkan faktor fizikal dan mental. Contohnya, pekerja wanita melakukan kerja-kerja fizikal golongan lelaki.
Seterusnya, kaedah mengurus stres. Ada dua aspek. Yang aspek utama ialah aspek individu. Yang fakta pertama ialah pengurusan masa. Pekerja perlu merancang dan mengawal masa supaya dapat melakukan kerja dengan betul. Time management ini sangat penting. Kalau kita tangguhkan kerja buat last minute, menyebabkan kita rasa stres. Contohnya, membuat jadual pekerjaan rutin dan tak rutin. Yang fakta kedua ialah amalan pemakanan. Amalan pemakanan ini penting. Semua orang kena ada pengetahuan tabiat makanan yang sihat mengikut keperluan manusia. Contohnya, mengamalkan pemakanan mengikut waktu yang ditetapkan. Fakta yang ketiga ialah amalan kerohanian. Amalan kerohanian ialah kerap melakukan amalan kerohanian mengikut kepercayaan dan pegangan agama seseorang. Contohnya, amalan salat dan berdoa bagi penganut agama Islam. Fakta yang keempat ialah pembangunan mental. Meningkatkan pengetahuan penggunaan minda bagi menguatkan daya tahanan daripada sebarang tekanan kerja. Contohnya, sentiasa meningkatkan pengetahuan melalui latihan dan kursus. Fakta yang kelima ialah pembangunan fizikal. Pembangunan fizikal ialah melakukan aktiviti riadah supaya tubuh badan sihat yang mampu mengurangkan stres. Contohnya, pekerja melakukan senaman selepas waktu kerja. Dari aspek organisasi pula, majikan mewujudkan iklim organisasi yang baik. Majikan mewujudkan struktur organisasi yang fleksibel supaya pekerja tidak mudah tertekan. Contohnya, jadual kerja yang amjal membolehkan pekerja mempunyai ruang memilih waktu kerja yang sesuai mengikut situasi pekerja masing-masing. Fakta yang kedua ialah majikan menjalankan program sokongan keluarga. Majikan menyediakan kemudahan kepada ibu bapa menguruskan hal ehwal keluarga supaya pekerja dapat memberi tumpuan sepenuhnya terhadap pekerjaan. Contohnya, kemudahan pengangkutan memberikan pekerja mudah ke tempat kerja. Fakta yang ketiga ialah majikan mewujudkan sistem mentor. Majikan menyediakan mentor yang boleh dirujuk oleh pekerja yang menghadapi masalah peribadi dan pekerjaan. Pekerja yang menghadapi masalah boleh mendapat nasihat daripada mentor yang telah dilantik. Contohnya, pekerja senior dilantik sebagai mentor membantu pekerja baru yang menghadapi masalah pekerjaan. Fakta yang keempat ialah proses pemilihan dan penempatan pekerja. Majikan menetapkan proses pemilihan pekerja yang mantap supaya boleh memilih pekerjaan yang terbaik melakukan sesuatu pekerjaan. Pekerja diberi sesuatu pekerjaan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman bagi mengelakkan stres. Contohnya, pekerja yang memiliki kemahiran komunikasi diletakkan bahagian hubungan pelanggan. Fakta yang kelima ialah majikan mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif. Majikan menyediakan tempat kerja yang sesuai dengan jenis pekerjaan supaya pekerja dapat bekerja dengan selesa. Contohnya, menyediakan penghawa dingin bagi tempat kerja panas. Seterusnya, kesan stres. Kesan negatif terhadap individu. Fakta pertama ialah prestasi pekerja menurun. Menyebabkan produktiviti syarikat akan menurun. Contohnya, kuantiti jualan berkurangan menyebabkan hasil syarikat akan merundum. Yang kedua ialah pekerja berkelakuan agresif boleh menyebabkan berlaku kerosakan harta benda syarikat. Contohnya, penggunaan komputer di tempat kerja tidak mengikut sistematik menyebabkan komputer rosak. Yang ketiga ialah pekerja tidak datang bekerja. Pekerja kerap mengambil cuti. Fakta yang keempat ialah pekerja sakit mengakibatkan kos perubatan meningkat. Contohnya, bayaran perubatan di klinik panel akan bertambah. Fakta yang kelima ialah kurang berhubungan sosial.
menyebabkan mengganggu hubungan harmonis dalam kalangan pekerja, contohnya kurangnya semangat pasukan dan kekitaan. Seterusnya, kesan negatif terhadap organisasi. Yang pertama, kadar kekerasan meningkat di tempat kerja boleh menyebabkan kerosakan harta benda dan mengancam keselamatan pekerja lain. Contohnya berlakunya pergaduhan dalam kalangan pekerja. Yang kedua ialah prestasi organisasi menurun. Produktiviti pekerja merosot memberi kesan kepada organisasi. Contohnya, hasil jualan jabatan pemasaran akan berkurangan. Yang ketiga ialah kadar konten pekerja meningkat. Pekerja stres tidak bermotivasi untuk datang kerja. Contohnya, pengasuh anak yang bercuti menyebabkan pekerja wanita tidak hadir bekerja. Yang keempat ialah berlaku konflik antara pekerja dengan majikan. Boleh menimbulkan perselisihan faham dengan majikan jika pekerja dalam keadaan beremosi. Contohnya, bebanan kerja yang banyak menyebabkan pekerja sentiasa menunding jari kepada majikan. Yang kelima ialah menjejaskan hubungan harmoni antara pekerja. Pekerja yang stres akan menyendiri dan mudah marah dengan pekerja lain. Contohnya, berkurangnya sikap kerjasama dalam menyelesaikan masalah pekerjaan. Sekian, terima kasih.